Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, so kita nak bincang tentang latihan kerja rumah yang telah diberikan semalam. Okey, so saya harap kamu dah buat. Okey, dan uh, boleh semaklah jawapan kamu. Alright, kita lihat pada jom cuba 7.2. Okey, iaitu soalan yang pertama. Okey, iaitu dalam rajah berikut tentukan titik tengah. Okey, bagi garis lurus PQ. So kita dah bincangkan kelas yang lepas, iaitu kita dengan titik tengah itu adalah titik di antara dua titik. Okey, titik tengah di antara dua titik. Jadi maksudnya kalau kat sini PQ, okey. So PQ adalah satu daripada P sampai Q tu ada berapa? Ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan. Jadi maksudnya yang titik yang paling yang betul adalah pada titik B. Okey, titik B. So dia berada di 5, 5 kan. Jadi jawapannya adalah B. Alright. Okey, seterusnya. Untuk nombor 3, okey. Kamu diminta untuk jawab soalan soalan apa ya? Sekejap ya kita tengok. Alright, kita lihat pada 3C dan D. So, kita dah bincangkan semalam 3A dan B. Okey, 3C dan D. C tu adalah TU. So, kalau awak lihat di situ, apabila T dengan U tu, dia punya garisan itu adalah condong. So, untuk mendapatkan titik tengah, okey, kita kena dapatkan titik tengah mencancang dan juga mengufuk bagi setiap bagi setiap jarak tu lah. Jadi untuk mencancang dia ada 4 kotak. Okey, dia ada 4 kotak. So maksudnya tengah-tengahnya adalah di sini. Okey. So kalau yang ni 4 kotak juga. Jadi kita ambil tengah-tengah di 2 lah. So dia akan bertemu di sini. So titik tengahnya adalah okey 4, 0. Okey. Titik dia adalah 4, 0. Alright, seterusnya untuk VW. Kalau awak lihat, awak kira di sini kita ada 10 kotak. Okey, jadi bila 10 kotak, maka setiap satu titik tengahnya berada 5 kotak lah. Kan? 1, 2, 3, 4, 5. So, di sinilah titik tengahnya. Okey, jadi kalau awak lihat situ, titik tengah itu adalah negatif 2, 3. So, ingat dalam menulis koordinat, kita akan tulis nilai X dahulu, baru nilai Y. So, jawapan dia adalah negatif 2, 3. Alright. Okay, next adalah soalan 4. Okay, kita dah bincangkan semalam soalan 4A dan juga 4C. Jadi saya harap kamu dah cuba buatlah untuk 4B dan 4D tu. So kita tengok di sini. Ini adalah titik tengah menggunakan titik koordinat. Okey, maksud saya kalau tadi kita tentukan titik tengah tu berdasarkan kotak-kotak pada grid itulah Sata test tu. Tetapi untuk soalan 4 ni dia bagi kamu titik koordinat sahaja. Jadi selain pada melukis atau lakarkan, kamu boleh mengira lah titik tengah tersebut menggunakan formula yang diberi iaitu X1 tambah X1 tambah X2 per 2. Kemudian Y1 tambah Y2 per 2. Okay. Alright. Kalau awak lihat semalam saya dah ajar kita kena tentukan dulu titik mana X1, Y1, titik mana X2, Y2. Jadi untuk B tu, okay, kita anggap R itu adalah X1, Y1. Okay, X1, Y1. Manakala S pula X2, Y2. Alright. Jadi bermaksud untuk mendapatkan titik tengah, kita boleh tulis M. M tu adalah the midpoint of RS. Okey, titik tengah bagi RS adalah buat kurungan. Kenapa kurungan? Sebab ia adalah titik koordinat. So 3 tambah 3 bahagi 2. Kemudian negatif 6
tambah 2 bahagi 2. So, nilai X tambah nilai X, nilai Y tambah nilai Y. Kemudian kita bahagi 2. So, kita akan dapat di situ 6 bahagi 2. Negatif 6 tambah 2, negatif 4 per 2. Okay, so 6 bagi 2, 3. Negatif 4 bagi 2, negatif 2. So, titik tengah RS adalah 3, negatif 2. Boleh saya harap membantu kamu. Okey, kemudian seterusnya kita lihat pula pada titik D. Soalan D. D dia bagi C50, D10. So, tentukan X1, Y1, X2, Y2. Okey, so bermaksud titik M, okay, M tu titik midpoint of CD, okey, adalah kurang tepat sikit. Okey, so untuk D tu saya dah tuliskan di situ di mana okey titik tengah bagi CD tadi. Kalau rasa saya tersilap tulis, saya tulis C kecil D kecil. So pastikanlah kat sini dia bagi C besar D besar. So kamu pastikan kamu tulis yang betul lah. So 5 tambah 1 nilai X, okey. Bahagi 2, 0 tambah 0 bahagi 2. So 6 bagi 2, 3, 0 bagi 2, 0. So titik tengah bagi CD adalah 3, 0. Alright. Okey, seterusnya untuk soalan 8, diberi garis lurus AB sama dengan BD. Okey, di mana D itu adalah negatif 1, 3, B adalah 1, 1. Hitung koordinat titik A. Ini soalan penyelesaian masalah yang melibatkan titik tengah lah. Jadi kalau awak lihat di sini, okey, tak payah lukis betul-betul sangat lah. Cuma yang kita tahu bahawa garis lurus AB, okey, saya ini A, ini B, ini D. Okey, so panjang dia adalah sama. So, dia kata D adalah, titiknya adalah negatif 1, 3. B adalah, titiknya adalah 1, 1. So, bermaksud kamu B adalah titik tengah. Okey, B adalah titik tengah. Dan A tu kamu diminta untuk cari nilai A lah. So, A tu kita tuliskan dulu X dan Y. Okey, sebab kita tak tahu. Jadi, dari situ kita gunakan formula sebab kita tahu bahawa nilai X tambah dengan nilai X bagi 2 akan dapat titik tengah ni. Nilai X titik tengah. Jadi, maksudnya nak dapatkan nilai X tu. Okey, so X tambah negatif 1, okey, per 2 sama dengan 1. So, saya tukar pen sekejap. Okey, so 2 tu kita bawa ke sana menggunakan konsep rumus algebra lah. So, tambah tolak jadi tolak. So, X tolak 1 sama dengan 2. So, X adalah negatif 1 bawa pergi sana tambah. So, X sama dengan 3. Okey, manakala untuk Y pula. Okey, Y tambah 3. Okey, bahagi 2 sama dengan 1. Okey, so kita gunakan teorem teorem Pythagoras lagi. Saya sebut teorem Pythagoras je saya ni. Okey. Gunakan rumus algebra. Kita darabkan dia di sini. Okey, so 1 darab dengan 2. Okey, 1 darab dengan 2. Okey, akan dapat 2. So, Y tambah 3 sama dengan 2. Okey, so kita bawa 3 positif pergi sana jadi negatif. So, Y sama dengan 2 tolak 3. Maka Y adalah negatif 1. Okey, jadi kita dah tahu dah nilai X, dah tahu nilai Y. Maka kita tahulah bahawa titik A adalah, okey, 3, negatif 1. Okey, A itu adalah titik 3, negatif 1. Alright. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya untuk titik yang 9, soalan 9 ni, garis saya menyambungkan titik negatif 83. Okey, so dia bagi kamu titik negatif 83. Okey.
dia mempunyai titik tengah kosong. Ini titik tengah dia. Titik tengah dia kosong U. Okey. Dan satu lagi S3. So, dalam kita anggap je garis lah kan. Garis ni, dia apa, yang ni adalah titik tengah dia. Okey, so kita kena dapatkanlah nilai S dan juga U. So, untuk dapatkan S, kita tahu ni S, ni titik tengah, ini negatif 8. Jadi, kita nak dapatkan tu adalah S, okay, tambah negatif 8 bahagi 2 sama dengan kosong. So, gunakan rumus algebra 2 darab kosong kosong tambah tolak. Jadi, S tolak 8. Kosong. 2 darab kosong, kosong. Okay, so S itu adalah negatif 8. Bawa pergi sana positif. So, kosong tambah 8. Okay, kosong tambah 8. Maka S itu adalah 8. Okay, itu untuk nilai S. Manakala untuk U pula, U tu adalah nilai pada titik tengah. Nilai Y pada titik tengah. Jadi, maksudnya kita tengok kalau kat sini, okay, dia 3, yang ni pun 3. Jadi, kamu tak bolehlah guna kita kena carilah nilai U tu. So, U, kita terus tulis U sama dengan 3 tambah 3 bahagi 2. Kenapa bahagi 2? Sebab kita nak dapatkan titik tengah. So, 6 bahagi 2. Okay. So, U adalah 3. Okay, U tu adalah 3. So, kita boleh simpulkan bahawa oleh itu, okay, S adalah 8, U adalah 3. Okay, itu adalah cara kita nak mengira nilai S dan nilai U diberi titik tengah. Dan beberapa titik lah. Alright. Okay, itu untuk buku teks. Okey, kita bincangkan pula latihan pada modul yang saya berikan pada kamu. Okey, so saya kata minta yang buat selebihnya kan. Okey, kita semak sama-sama. Untuk soalan A tu, ni pada page 53 kamu tengoklah nanti dalam kertas kamu tu, modul kamu tu ada tulis. Alright, so ini tadi macam tadilah, ditentukan titik koordinat. Okey, maka A, B tu kita tengok kotak tengah-tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, tengah-tengahnya adalah 3 kan. So, di sinilah titik tengah dia. So, kita labelkan sebagai M. Okey, kemudian nombor 2 pula. Yang nombor 3 kita dah bincangkan semalam. Jadi, maksudnya ini pun 6 kotak. So, kita kira 6 kotak. So, kat sinilah kita punya titik tengah. Okey, so kat situ dia suruh nyatakanlah M tu apa koordinat dia. So, di sini koordinat dia adalah 4, okay, 5. Okay, manakala untuk nombor 2 tu, M adalah 3, 0. Alright, itu untuk soalan A. Alright, seterusnya kita lihat pada soalan B pula. Okey, so soalan B dia melibatkan garis condong. So tadi saya kata dapatkan titik tengah bagi garis jarak mengufuk dan garisan mencacang. Jadi kat sini mencacang kita ada 6 kotak. So kita belah 2, kita gerakkan dia. Sama juga di bawah ada 6 kotak, kita bahagi 2, kita gerak. So titik persilangan itulah titik tengah. Jadi kat sini kita dapati bahawa titik itu adalah apa? Pada nilai X-nya 0. Okay, nilai X-nya 0 dan nilai Y-nya adalah 1. Okay, alright. Okay, seterusnya kita lihat pada okay, so untuk C ni kita dah bincangkan menggunakan titik koordinat. Jadi maksudnya kamu tentukan dahulu nilai X1, Y1, X2, Y2. So nilai X tu ditambahkan bagi 2. Nilai Y ditambahkan bagi 2. So kita dapat 3, 6. Alright. Kemudian untuk 2 juga sama. So kita akan dapat di situ 2
-25. Alright? So, saya harap membantu kamu